Tunggu lagi kawan yang lain, baru ada 14 orang. Tunggu sekejap Kita baru ada 18 kawan masuk. Ali Fikri. Kita menanti kawan-kawan yang lain masuk. Ada 21. Azrul. 21 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Okey. Kita mulakan kelas kita dengan membaca kitab Al-Fatihah bagi yang Islam dan bukan Islam boleh bertafakur mengikut kepercayaan agama masing-masing. Al-Fatihah. Okey, sebelum kita memulakan kelas, saya nak tanya apa keadaan kamu, sihat atau apa khabar semua, sihat tak? Okey, kita sedia maklum keadaan pandemik COVID-19 berada yang tahap sangat membahayakan. Saya harap setiap pelajar jaga diri masing-masing, kekal berada di rumah, ikut SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Samping itu, saya nak awak pastikan keadaan sekeliling kamu berada di tempat yang selamat, bebas dari segala bising, pastikan keadaan tempat kamu melakukan Google Meet ni sesuai untuk melakukan kelas secara PDPR. Okey, sekarang ni kita akan, sebelum tu, untuk attendance, saya akan ambil daripada, okey, saya ada subscribe kedatangan secara automatik, iaitu dia boleh mengetahui pukul berapa kamu masuk, pukul berapa kamu keluar. Okey. Okey, untuk mula-mula ni, attendance pertama, sila komen satu di ruangan WhatsApp untuk saya ambil kedatangan di fasa yang pertama. Komen dulu. Satu. Untuk saya ambil attendance. Okey, baik. Sekarang ni kita akan, baik kelas, nampak tak slide yang saya share di skrin paparan anda? Okey, Autodesk Inventor, PJJ 113 Engineering Drawing, Politeknik Merlimau Melaka. Nama saya Abdul Muiz bin Ali. Ya. Sebelum tu saya nak, untuk slide seterusnya ni, kamu teka, try to guess what is this. Ini adalah pembayang untuk kita teka topik yang kita akan belajar pada hari ini. Kamu rasa-rasa ni apa? Boleh nampak tak? Ini adalah gambar secara zoom in. Boleh teka tak ni gambar apa agaknya kelas? Ada yang nak teka? Dia ada warna coklat, tegak. Apa yang awak nampak ni? Rasa-rasa boleh teka apa? Besi. Ada jawapan lain? Penyangkut. Besi kot. Kita teruskan kedua. Penyangkut. Payung. Okay, so untuk sini betul siapa yang menjawab payung ini adalah sebuah gambar payung. Okey. Saya nak awak buat aktiviti 2 iaitu matching the picture below with suitable features. Untuk gambar payung dan juga kaki meja, gambar B ni adalah kaki meja. Gambar C adalah pipe iaitu bentuk melengkung. Kalau sebelum ni adalah features-features yang kita dah belajar iaitu line, fillet, shell, polyline dan juga extrude. Antara kelima-lima features ni, apa yang kita boleh pakai untuk menghasilkan payung, kaki meja dan juga pipe, besi pipe?
Saya nak buat bagi jawapan dalam grup. A apa jawapan dia, B apa jawapan dia, C apa jawapan dia. Cuba type. Adakah A kita boleh pakai line untuk hasilkan payung? Adakah A kita boleh pakai fillet, shell, polyline ataupun extrude? B awak bagi A jawapan dia apa, B jawapan dia apa, C jawapan dia apa. Type terus. Sekejap Sambil tu awak jawab soalan tu dekat Tuan, dalam ada yang tuan boleh share lagi? grup. Okey. Okey. Ada tak yang bagi jawapan? Fikir dulu. Kita nak menghasilkan payung, sebelum ni kita ada belajar line, fillet, shell, polyline, extrude. Dalam banyak-banyak kelima-lima ni, manakah yang akan kita pakai untuk menghasilkan payung, kaki meja dan juga kepala pipe ni? Ada tak yang memberi jawapan? Saya akan komen. Type dulu. Dalam satu gambar boleh ada 2 jawapan dan juga 3 jawapan. Tak semestinya satu jawapan sahaja. Okay, matching the picture below with suitable features. Saya, Tuan, saya dah receive tadi. ada yang nak masuk dia tak boleh. Oh, Dia chat. Tuan tak accept lagi. alright. Untuk yang baru hadir, sila lihat slide yang saya share. Okay, untuk yang baru masuk, sila lihat slide yang saya share dan berikan jawapan. Apa? Ya. Awak type A jawapan dia apa, B jawapan dia apa, C jawapan dia apa. Jawapan kadang tuan. Fillet, shell, polyline dan extrude. Ini adalah sebelum ni features yang kita belajar. Okey, kita dapat satu jawapan daripada Apis. Ada lagi tak yang nak bagi jawapan? Okey, kita start daripada jawapan. Untuk gambar yang pertama. Okey. Untuk gambar A ni, kalau kita nak hasilkan payung, kita menggunakan, kalau jawapan daripada, kita ada jawapan daripada Apis, iaitu dia kata A pakai line dan polyline, B menggunakan polyline, C menggunakan extrude dan shell. Okey, jawapannya adalah untuk A ni kita boleh pakai untuk menghasilkan payung, kaki payung kita boleh pakai line dan juga polyline. Kita juga boleh menggunakan extrude untuk gambar A. Okey. Untuk gambar B, kita boleh menggunakan, rata-rata menjawab polyline. Semua menjawab fillet, fillet, fillet. Okey, shell. Ada yang jawab shell Okey, untuk gambar B pula, kita hanya menggunakan dua sahaja features yang ada, iaitu polyline dan juga extrude. Kita boleh menggunakan polyline dan extrude sahaja untuk menghasilkan gambar B. Untuk B, gambarnya, jawapannya adalah polyline dan juga extrude. So, ada yang jawab kat sini fillet, ada yang jawab fillet, ada yang jawab shell. So, jawapan kepada shell adalah salah. Tak boleh menghasilkan shell. Kita buat shell untuk buat kotak, dalam dia ada lubang. Contohnya buat bekas, baru kita menggunakan shell.
Okey, kalau shell adalah yang bentuk berlubang. Untuk gambar C pula, rata-rata menjawab shell. So jawapannya adalah salah. Saya letak jawapan shell ni untuk mengamburi mata kamu saja. Sebenarnya shell ni adalah tidak digunakan dalam ketiga-tiga gambar. Dalam C ni kita hanya pakai polyline dan juga extrude. Tetapi kesemua features yang ada ni untuk menghasilkan tiga-tiga gambar ni menggunakan yang kita dah bincang, features yang kita dah pakai tadi adalah roommate. So kita ada cara yang paling mudah untuk menghasilkan gambar A, gambar B, gambar C. Okey, setakat ni faham tak kelas? Gambar shell dan filler tidak dipakai dalam gambar ketiga-tiga gambar. Kita hanya pakai line, polyline dan juga extrude saja. Tapi nak menggunakan line, polyline dan extrude ni cara dia susah untuk menghasilkan ABC ni. Kita ada cara yang lebih mudah untuk menggunakan ABC ni. Okey. Kita tengok slide seterusnya. Sambil tu saya nak awak match the pictures below. Awak teka kaki siapa ni? Ini adalah kaki rakan sekelas kamu. Saya telah minta izin dia terlebih dahulu untuk mengambil gambar dia untuk digunakan dalam aktiviti kelas. Awak boleh jawab dalam kumpulan WhatsApp. Food A, kaki siapa? Food C, kaki siapa? Kita ada aneka jawapan Azarik, Cristiano Ronaldo, Azrul dan juga Zuhairi. Awak boleh teka ni kaki siapa? Match the pictures below. Adakah food A kaki Azarik, kaki Cristiano Ronaldo? Okey, so saya dah dapat jawapan dia. Saya dah terima feedback dari kamu di ruangan grup WhatsApp. So jawapannya adalah A adalah kaki Azrul, manakala C adalah kaki Azarik. Okey. Okey, untuk aktiviti yang kelima, solve the puzzle below. Ini adalah features yang kita akan belajar selepas ini. Untuk hari ini kita akan belajar menggunakan features ini. Agak-agak awak berdasarkan tulisan ni, apa features yang akan kita belajar? Saya nak awak teka susun abjad ni mengikut susunan yang betul. Saya telah susun gambar ni secara berselerak. So awak kena susun gambar ni menghasilkan satu perkataan, iaitu features. Awak boleh bagi jawapan di dalam kumpulan WhatsApp. Apa agak-agaknya dalam abjad-abjad ni kita boleh hasilkan jawapan apa? Boleh tak? Okey, dah ada yang jawab. Dalam gambar yang berterabur ni, iaitu abjad yang disusun secara berterabur, belajar dikehendaki menghasilkan perkataan, iaitu features yang kita akan belajar pada hari ini. Okey. Okey, setiap pelajar memberikan jawapan yang betul, iaitu sweep. Setiap pelajar memberikan jawapan sweep. Jadi hari ini kita akan belajar apa itu sweep. Okey, jawapannya adalah sweep. S-W-E-E-P. Okey, objektif untuk hari ini adalah untuk yang pertama, discover the main user interface of sweep and load features correctly in Autodesk Inventor design environment. Yang kedua, build 2-dimension and 3-dimension sketch with the right method of using sweep and load features in Autodesk Inventor. Yang ketiga, modify 2-dimension and 3-dimension sketch with proper technique of sweep and load features in Autodesk Inventor. Untuk hari ini kita bukan sahaja menggunakan sweep, malah ada satu lagi features yang kita akan belajar, iaitu loft. L-O-F-T. Alright. Okay. Saya terangkan dulu apa itu sweep. Sweep tool is used to project the sketch
along a defined path. In this example, a shape is created in the XZ plane and then projected along the path drawn in the YZ plane. Bermaksud, mula-mula kita memulakan lukisan dengan plane yang pertama iaitu XZ plane. Okay. Dia menggunakan dua plane iaitu XZ plane dan menggunakan YZ plane. Okay, terima kasih semua yang bagi jawapan tadi. Okay, so di sini menunjukkan example akan bermula dengan 2D sketching screen but with directly to the 3D model panel. Dan antara 3 step utama yang kita kena ingat dalam penggunaan sweep adalah, pertama, kita kena creating offset and creating sketch. Bermaksud, mula-mula kita kena set up dulu offset untuk lukisan kita sebelum kita memulakan membuat lukisan dalam bentuk 2D. Kedua, kita kena create the path. Bermaksud, arah sesuatu lukisan tu kita nak berbentuk bagaimana. Itu dipanggil creating the path. Yang ketiga, creating the sweep. Barulah kita menggunakan feature sweep dalam menghasilkan lukisan 3D. Setakat ni ada apa-apa pertanyaan tak kelas? Penerangan sweep dan juga step to use sweep. Ini adalah fungsi-fungsi utama yang anda perlu ingat untuk menggunakan sweep. Setakat ni faham tak kelas? Faham eh? Okey. Okey, saya terangkan dulu apakah langkah-langkah untuk menghasilkan sweep, iaitu yang pertama, create an offset from plane with plane. Bermaksud kita kena buat dulu offset yang pertama ni. Okey, gambar di sini. Nampak? Kita kena setkan dulu offset. Define the offset distance as 0. Bermaksud kita kena letakkan tapak ni dalam keadaan offset kosong. Okey, tapak ni kita letakkan sebagai nilai dia kosong. Yang ketiga, klik OK, check mark. Okey, maksudnya anda tekan tanda right ni and right click the mouse and click the new sketch option. Bermaksud kita letak dulu nilai offset kosong dan anda right clickkan button mouse anda kepada new sketch option. Bila dah new sketch option tu, barulah kita mulakan sketch dengan lukisan ini, iaitu bulatan dia adalah 10 dimensi diameter dan juga ketinggian dia adalah 3 dari arah pusat. Sebentar nanti saya akan tunjukkan langkah-langkah untuk menghasilkan sweep. Okey, langkah yang seterusnya adalah bila kita dah lukis bentuk 2D tu, seterusnya adalah kita perlu create the YZ work plane, iaitu plane yang seterusnya, plane yang kedua. Okey, perhatikan betul-betul. Plane ni adalah 90 darjah daripada lukisan yang asal. Bermaksud, kita hasilkan tadi plane XY. Yang kedua, kita create YZ, iaitu 90 darjah daripada arah lukisan yang pertama tadi. Seterusnya, seterusnya right click the mouse on the YZ plane and click new sketch option. Bermaksud, kita nak lukis yang kat sini pula. Tadi kita dah lukis kat sini. Okey, plane yang ni. Sekarang ni kita nak lukis plane yang baru pula, iaitu new plane, iaitu Y dan Z. Kita buat plane baru, maka terhasil bentuk begini. Okey. Bila kita dah hasilkan new sketch, kita draw a spline and the shape is random. Bermaksud, bentuk ni bergantung pada diri anda nak lukis bentuk macam mana. Setakat ni faham tak kelas? Ada apa pertanyaan tak? Langkah-langkah untuk menggunakan sweep ni. Okey. Kalau tengok dekat sini ada penerangan dia dalam creating the sketch. Diterangkan start new drawing using standard mm. Okey, kita pakai millimeter. Create 2D sketch and finish 2D sketch.
option. Maksudnya kita dah lukis tadi. Okay, boleh tengok slide seterusnya diterangkan satu-satu langkah-langkah untuk buat create path dan juga create sweep. Okay, sekarang ni saya akan tunjukkan langkah-langkah untuk menggunakan sweep menggunakan Autodesk Inventor. Macam mana kita nak lukis supaya dapat gambar seperti kiri ni. Awak tengok dekat sini ada YZ plane, spline yang kita lukis tadi, ada exact plane dan juga shape profile. Daripada gambar ni yang kita hasilkan ni, maka terhasil dengan menggunakan click the sweep tool, define the shape as the profile and the spline as the shape. Bermaksud muka depan ni kita letakkan sebagai profile, okay, plane yang pertama, dan plane yang kedua tadi kita letak define as the shape. Okay, spline tu kita letak sebagai shape. Okay, saya akan tunjukkan langkah-langkah untuk melukis Inventor. Untuk melukis sweep menggunakan Inventor. Saya harap setiap pelajar buka Inventor masing-masing. So ini adalah Surface Inventor, Autodesk Inventor Professional 2018. Mula sekali kita buat adalah start daripada new. Akan keluar create new file. Okay, kita memilih metrik di sebelah ni sebab kita menggunakan unit milimeter. Kalau kita guna inches, kita pakai English. Tapi sekarang kita menggunakan metrik dalam milimeter. Okay, standard milimeter. Tekan create. Tunggu sebentar. Okay, bila keluar benda ni, tekan OK. Saya harap setiap pelajar buka Autodesk Inventor masing-masing. Bagi yang tiada Autodesk Inventor, boleh pergi ke bilik rakan-rakan untuk sama-sama mempelajari Autodesk Inventor. Tunggu kejap. Okey, sekarang ni kita dah nampak Autodesk Inventor punya interface. Kita ada start, kita bermula dengan yang pertama tadi kita kena start 2D sketch. Awak klik kat tepi ni, start 2D sketch. Bagi saya lebih mudah menggunakan plate XY sebab kita dah biasa X axis, Y axis. Jadi kita pakai XY plane. Saya nak ingatkan kalau keluar iklan macam ni, notification macam ni, awak offkan internet semasa hendak melakukan lukisan. Okay, so kita pilih XY plane. Pertama sekali kita kena lukis seperti gambar. Awak boleh buka buku juga. Okey. Tengok tadi. Bermula tadi disuruh saya lukis yang macam ni. Kalau dalam buku nota kamu boleh buka buku surat 142. Okey, 142 melalui buku kamu. 140 dalam buku kamu boleh buka untuk menghasilkan lukisan begini. Iaitu dia buat dulu bulatan 10 diameter dan juga lebar dia adalah 2 dan juga ketinggian dia adalah 2. Maka kita kena hasilkan 2D lukisan dulu. Okey, kita buat dulu untuk bulatan diameter 10 kan tadi. Okey, 10. Bila dah habis lukisan ni, kita buat pula yang atas tu, kita menggunakan rectangle.
Ya tuan. Okey, awak letak dulu. Kita letak bawah dia adalah saiz 4. Tekan tab. Ketinggian dia adalah 2. Okey. Namun, apa masalah yang hadapi adalah kotak ni, rectangle yang kita dah buat ni, dia tidak berada betul-betul di center tengah. Jadi kelas, kalau kita nak buat kotak ni, kita nak bagi betul-betul center, kita akan menggunakan constraint. Okey, kita akan pakai simetri. Dan dalam simetri, kita memerlukan garis, paksi, X dan Y. Okey. So, bila nak menghasilkan constraint tu, apa yang kita kena buat adalah awak kena pergi ke project geometry ni. Nampak kat atas ni ada project geometry. Awak klik. Lepas tu awak boleh pilih sama ada garis X atau Y. Maka kita nak hasilkan garis X, awak onkan, dan juga garis Y. Awak pilih garis yang menegak. Okey, ini garis yang menegak. Maka kita dah ada paksi Y dan juga X dengan menggunakan project geometry. Selesai menggunakan, kita dapatkan garisan XY ni. Apa yang kita kena buat adalah kita pastikan menggunakan constraint iaitu simetri. Awak klik dulu untuk X. Klik garisan dia. 1, 2, 3. Maknanya untuk Y kita menggunakan geometri. Kita hidupkan geometri ni untuk paksi tegak. Okey. Kita dah dapat garis kuning ni. So, bila awak dah dapat ni, awak pakai geometri simetri ni. 1, 2, 3. Dan untuk lagi satu, Y. 1, 2, 3. Kita dah dapat kedudukan rectangle berada di tengah-tengah dalam bulatan seperti lukisan. So, langkah seterusnya, apa yang kita akan buat adalah kita kena pastikan garisan ini perlu dibuang. Kita tak perlu pun garisan segi empat ni dan juga atas bulatan ni. Jadi kelas, kita nak pakai command apa kelas untuk hilangkan garisan dalam ni dan juga garisan menegak ni? Ada siapa-siapa tahu tak? Okey, pakai trim. Kita nak buang ni kan? Kita buang. Satu kita nak buang Trim. Trim. dan Trim, juga trim. jangan lupa ada garis kat sini. Okey. So dia dah terpisah dengan yang atas tu. Atas ni nak buang boleh, tak buang pun boleh. So kita buang lah. Kita buang garis yang atas ni. Tak boleh. Okey, so lukisan bawah dengan lukisan atas dia dah terpisah. Maka untuk plane XY ni kita dah pun siap. Okey. Seterusnya, finish sketch. Kita dah siapkan lukisan yang berada di plane XY. Okey, ni kita right click. Kita letak visibility. Kalau yang berwarna kuning ni bermaksud lukisan berada di hadapan. Sekarang ni kita nak cari plane yang kedua iaitu 90 darjah. Okey, kalau 90 darjah cari bawah tu kan, bukan atas ni. Iaitu YZ plane. Kita right click YZ plane ni dan tekan visibility. Okey. Sekarang ni awak pergi dekat YZ plane ni, maka terhasil 90 darjah plane. Awak right click new sketch. Okay. So dari sini tengok balik slide. Awak tengok sekarang ni untuk slide awak, kita nak hasilkan lukisan untuk plane seterusnya iaitu yang bawah ni. Kita nak buat lukisan bawah ni.
Okay. So, kita pergi balik dekat Inventor tu. Kita menggunakan line iaitu spline interpolation. Okay. Pergi tengah-tengah. Okay. Bila dah habis lukisan, tekan right click. Okay. Maka kita dah siap lukisan untuk kedua-dua plane iaitu XY dan juga YZ plane. Lepas kita dah siap 2D sketch ni, kita akan menggunakan arahan sweep. Awak tengok dekat atas ni ada extrude, revolve, sweep ni berada di atas. Awak tengok arahan dia sweep tu, kalau awak biarkan cursor dia lama-lama akan keluar arahan sweep one or more sketch profile along a selected part to create features or body. Okay, awak boleh baca, dia akan tunjukkan step by step. So kita klik sweep ni, akan keluar instruction box. Okay, untuk profile kita klik profile, dan untuk part kita klik part. Dah terhasil penggunaan sweep. Okay, ini adalah contoh gambar yang telah lukisan 3D yang menggunakan sweep. Dari sweep ni kita boleh hasilkan objek yang berbentuk melengkung. Contohnya kaki meja, payung, gambar-gambar awal tadi yang saya letak di dalam slide. Setakat ni ada apa-apa pertanyaan tak untuk penggunaan sweep ni kelas? Ada tak yang cuba buat sweep ni? Boleh saya tengok? Ada tak yang try buat? Ada yang nak cuba buat? Okay, Azim Hafizan. Yang mana? Awak tak? Okay. Tengok jap lukisan. Tak nampak. Awak dah buat 3D tak? Untuk 3D. Sampai situ je tuan. Tak nampak. Awak punya kamera. Sampai sini je. Oh, Azim. Uh, boleh trim atas tu. Yang atas tu. Yang 2D dah siap tak? Mula kena buat lukisan 2D. 2D dah siap tak? 3D kan dulu kan. Tak apa, tak apa. Biasalah online. Sekejap, jam. Yang lain-lain ada yang try buat tak? Tadi lukisan tu. XY untuk menggunakan slate. Boleh tunjuk skrin. Hmm. Ada. Sekejap. Lag. Okay, saya tengok. Sekejap, eh. So, ini adalah contoh
kita Dah telah dah siap menggunakan tuan. sweep untuk lukisan. Tahniah untuk Tu Amirul Aiman. Ini adalah betul itu. Itu adalah contoh lukisan yang telah menggunakan Amirul Aiman. Telah menggunakan sweep oleh Amirul Aiman. Yang lain-lain ada nak tunjuk tak? Terima kasih Amirul Aiman. Okey. Kalau tak ada, kita nak ke seterusnya iaitu kau tengok saya akan share slide seterusnya iaitu kita dah berjaya menggunakan sweep. Seterusnya kita akan pakai sama-sama loft. kasih. Apa yang anda faham mengenai loft? Pernah dengar tak apa itu loft? Siapa pernah dengar? Loft tu apa? Okey. The loft awak baca kat sini. Nampak tak skrin saya kelas? Okay, the loft tool is to create two or more sketch. Discover your surrounding and snap a photo that involve of the loft tool. So ini adalah contoh-contoh objek sebenar yang memerlukan features loft. Bermaksud Nampak saya. surface atas dan bawah tidak sama saiz. Okey, tak sama saiz dan juga tidak sama bentuk. Kadang-kadang ada yang sama bentuk tapi saiz dia tak sama. Tengok macam pasu ni, bentuk dia sama bulat tetapi bawah dia bulatannya kecil, atasnya bulatannya besar. Okey, kedua-dua gambar ni mempunyai bentuk yang sama tetapi saiznya berbeza atas dan bawah. Dalam loft ni used to create a solid between two or more sketches. Bermaksud kita akan menggunakan dua plane. Sama juga macam sweep tadi. Okey. Saya terangkan dulu langkah-langkah dia. Mula-mula kita kena buat 2D sketch iaitu kita hasilkan square dan juga bulatan. Okey, klik the offset dulu, kita letak sebagai kosong and then click the exact plane in browser box. Okey, ini adalah langkah-langkah dia. Yang ketiga, kita klik the offset work plane and click the OK option. Bermaksud dia letak dulu offset ni sebagai kosong, kemudian diletakkan sejauh mana offset tu nak letak. Contoh offset tu, contoh gambar ni kan. Saya tunjukkan. Kalau ketinggian kita nak buat 25 mm, bermaksud offset yang kita akan letak seterusnya adalah 25. Sejauh mana plane tu akan dialihkan. Okey. Yang kedua, dia letak offset distance dalam 25. Saya terangkan tadi. Right click and lukis. Okey. So ni diletakkan dalam lukisan ni dah terangkan satu-satu. So di sebelah kanan ni diterangkan iaitu yang pertama sketch the circle and the square. Yang kedua create the offset work plane and project the square. Setakat ni secara teori ada apa-apa pertanyaan tak kelas? Untuk menggunakan loft ni sebelum kita pakai menggunakan inventor. Ada pertanyaan? Tak ada Okey. Sekarang ni kita akan lakukan step-step ni. Yang pertama sketch a circle and square. Lepas tu kita create offset and project the square. Sekarang ni kita akan menggunakan inventor. Kita buat lukisan ni. Tak ada tuan. Pertama sekali, kita tengok dulu lukisan. Kita kena hasilkan bulatan saiz dia berapa. 20 kan saiz dia. Kita kena hasilkan. Okey, kat sini dia letak yang meter bulatan adalah 20 dan kotak adalah 8x8. So kita apa-apa kita kena buat dulu 2D sketch. Okey, kita start new. Buat pergi kat file. Okey, yang tadi tu kita save as dulu. Lepas kita dah save, kita open new. Okey, pastikan metrik, standard millimeter dan kita create. Tekan button OK. Okey, start new. Ni start 2D sketch. Kita akan pakai 2XY plane sebab saya lebih mudah menggunakan. Okey, kita pakai XY plane. Okey, dah keluar dah tu. XY plane.
Awak pergi kat tepi ni. Sekejap. Okay, kita buat dulu circle 2D, iaitu tadi lebar dia adalah 20 diameter kan. Okey. Sampai je dekat sini, awak finish sketch. Okey. So kita dah ada. Sekarang ni awak onkan dulu XY ni, right click, visibility. So kita dah ada kotak kuning segi 4 berwarna kuning. Maksudnya kat sini, ini adalah bahagian hadapan, dan kalau awak tengok belakang dia, warna biru bermaksud di bahagian belakang. Kuning di bahagian depan, biru di bahagian belakang. Sekarang ni bila kita dah lukis 2D, kita kena buat offset. Kita offsetkan dia. Okay, awak pergi kat plane atas ni. Offset from plane. Awak pergi kat ujung. Awak letak kosong dulu. Awak tengok arah dia. Anak panah ni kan. Awak tengok anak panah ni arah dia ke mana. Kita letakkan dia sebagai kosong dahulu. Right. Lepas kita dah setkan kosong, kita setkan lagi offset dia ke depan. Okay. Kita nak kedepankan dia setinggi 25. 25. Cara saya mungkin berbeza sikit daripada slide tu. Okay, bila dah buat sketch yang kedua ni, baru saya klik new sketch kat sini. Okay, kita dah start new sketch dekat sini. So kita akan buat rectangle 8 kali 8. 8 tab 8. Enter. Okay, sekarang ni apa masalah yang berlaku dalam kotak ni? Kelas, kotak ni buat di tengah-tengah tak dekat bulatan tu? Okay, so kita kena pastikan ada garisan X dan Y untuk membuat constraint. Awak boleh pergi dekat project geometry ni. Tekan project geometry, awak klik garis ini, iaitu X dan juga garis menegak Y. Kita dapatkan dulu garis tengah X dan Y di project geometry ni. Nak buat secara manual pun boleh, pakai line. Okay. Selepas kita dah dapat XY ni, kita akan menggunakan simetri di constraint. Awak klik kotak 1, 2, 3. Okey, sekarang ni dia belum lagi berada di tengah-tengah. Kita akan pakai Y axis pula. Pakai simetri 1, 2, baru kita klik line yang tengah ni. Sekarang ni kotak tu dah berada di tengah-tengah bulatan. Awak finishkan sketch. So saya dah ada dua plane, iaitu XY bagi nombor lukisan pertama dan juga yang kedua punya lukisan, iaitu masih lagi di plane yang sama, XY plane. Saya dah ada dua plane dah saya buat lukisan tadi. Sekarang ni kita akan pakai, sebab saya online kan, pakai internet, so benda lah ni dia menyala. Okey, bawah swim ni ada loft. Kita akan satukan kedua-dua lukisan. Untuk yang pertama ni, awak tengok dekat section, disuruh click to add. Awak klik dulu lukisan yang pertama kat sini. Yang kedua, awak tengok kat section ni, dalam instruction box ni disuruh sketch yang kedua. Awak klik nombor 2 pula. Awak tekan OK. So sekarang kita dah dapat jadi dua surface yang tak sama size.
Okey. Setakat ni ada apa-apa pertanyaan tak kelas untuk melukis loft menggunakan Inventor ni? Tak ada. Ada tak yang cuba buat menggunakan Inventor tu? Boleh saya tengok? Ada tak yang cuba buat? Macam mana? Oh, Amirul Anwar. Tak ada. Okey. Tengok lukisan awak. Betul. Ini adalah contoh lukisan yang kita dah buat menggunakan Macam ni tuan. loft. Okey. Terima kasih Amirul Anwar. Betul-betul. Tuan. Itu cara yang betul menggunakan loft. Okey, sebelum tu saya nak awak tengok slide ni. Awak nampak slide yang saya share ni? Sama-sama tuan. Nampak tak? Saya ada share slide. Okey, awak tengok aktiviti 3 tu. The loft. Saya nak awak perhatikan sekeliling awak. Discover the loft tool is to create 2 or more sketches. So awak perhatikan discover your surrounding and snap a photo that involve of the loft tool. Awak perhatikan sekeliling awak. Nampak Ada tuan. tak objek yang Nampak. mempunyai 2 surface, atas dan bawah? Awak snap gambar sekeliling kawasan awak dan awak ambil gambar hantar ke dalam kumpulan WhatsApp kelas. Saya bagi masa 3 minit. Boleh buat sekarang. Ambil gambar keliling kawasan awak dan hantar ke dalam kumpulan WhatsApp group. Okey. So, saya tengok pada dalam kumpulan dah ada yang bagi jawapan. Okey, kita ada gambar dari Azari bagi gambar pasu, Aziz Rosli, Azrul, Apis, gambar botol, gambar Amirul bagi gambar beris, gambar kicap pun ada. Okey. Cawan dari Syufika, Fikri Syazwan, Syami, Husna. Okey. Dari Nur Elina, kita ada gambar botol. Okey, ada yang bagi gambar pencil box. Okey. Untuk gambar Zuhairi share tu dia tak berapa nampak sangat. Permukaan dengan bawah tu dia macam sama je saiz dia. Kalau boleh ambil surface yang atas bawah kecil sikit ke. Awak letak gambar jam kan. So dia punya surface size tu atas dengan bawah sama. Ya, tuan. Okey. So untuk seterusnya ni, kita akan bermain permainan Kahoot. Saya nak awak bersiap sedia. Kita akan try main Kahoot. Selesai saya kamu lukis, kamu boleh save file. Tekan tepi ni file. Tekan je save as. Letak nama hari ni. Kita letak sebagai exercise loft. Tekan dokumen mana nak letak. Save. Okay. So kita dah selesai untuk membuat lukisan 3D loft menggunakan loft dan juga sweep hari ni. Jadi kita akan membuat permainan Kahoot. Saya nak awak buka dulu Kahoot. Saya nak menguji kefahaman kamu untuk hari ni. So kita main Kahoot. Semua bersiap sedia, type Kahoot dulu. Saya akan bagi nombor ID. Nombor PIN.
08 57 64 67. Itu adalah nombor ID dia. Kosong lapan lima tujuh enam empat enam tujuh. Awak boleh cuba main sekarang. Awak boleh try main. Ada yang dah start main. Soalan dia adalah berkaitan dengan loft dan juga sweep yang kita belajar tadi. Saya bagi masa 5 minit untuk menjawab. Dah tengah jawab tuan, tengah jawab. Kejap sir. Okey. Masa telah tamat. Sekarang ni saya akan share siapakah pemenang dia. So, pemenang di tempat pertama adalah Apis. Siapa Apis? Boleh tunjukkan muka. Final score dia adalah 5994. Jawab ada dapat markah paling tinggi. So, nanti Hafiz akan Hassan. ada hadiah nanti. Awak PM saya. Ya, saya. Nanti saya akan bagi hadiah. Okey. Tahniah Hafiz Hassan untuk juara dalam kuis Kahoot. Okey, saya tengok dulu. Saya. Perhatikan statistik markah-markah anda semua. So, berdasarkan dekat sini. Okay. Kita tengok soalan. Kita bincang soalan. Okey. Untuk soalan yang pertama ni. Based on picture below, what tool will we use? Ada yang menjawab fillet. Okey. So, jawapan dia adalah loft. Okey, awak perhatikan gambar ni, bulatan. Depan dia besar, belakang kecil. So, kita akan menggunakan loft. Tapi, tinggi juga yang jawab sweep. Jawapan dia bukan sweep. Kalau sweep, saiz dia adalah sama dari awal hingga akhir, saiznya sama. Tapi kalau berbeza surface area ni, kalau saiznya berbeza, anda boleh pakai loft sahaja. Sebab surface dia, nampak? Surface ni dengan yang ujung ni tak sama saiz. Kita kena pakai loft. Setakat ni jelas tak kelas? Okey, soalan nombor 2. Soalan nombor 2. Kita bincang soalan. Okey, ni ramai boleh jawab. Based on picture below, what tool will we use? Kita akan pakai sweep. Ini baru betul pakai sweep. Saiz dia awal sampai akhir, saiz dia sama, bentuk melengkung. Jelas, Tuan. Jadi kita akan pakai Jelas, sweep. Tuan. Kita tak boleh pakai extrude Baik. sebab dia adalah berbentuk melengkung. Kalau extrude hanya boleh bentuk menegak saja. Dan juga ada juga yang jawab fillet. Jawapan dia salah. Okey. Jawapannya sebenar adalah sweep. Seterusnya. Okey. What is the sweep tool used for? Kegunaan sweep tool digunakan untuk sketch a profile and part on intersection plane. Kita ada profile, kita ada part. Jadi kita menggunakan sweep tool. Okey. Seterusnya. Ini pun ramai juga betul. In sweep, shape are created in what plane? Kita akan menggunakan exact plane. Okey, 12 orang yang betul. Seterusnya. In sweep dialog box, the circular sketch will be automatically appear as a profile. Jawapannya adalah true. Iaitu, bila kita sweep dialog, dalam sweep dialog box, the circular sketch will be automatically appear as a
profile. Dia akan terus klik kepada profile. Ini adalah betul. Seterusnya, in sweep process for creating the part, what tool will we use on the work features under the plane tool? So, jawapannya adalah offset from plane work. Kan saya dah cakap, pertama sekali yang kita kena buat adalah offsetkan plane tu. Okay. In sweep process for create the part, kita akan pakai offset from the plane work. Okay. Kita memang akan pakai offset. Kita tak pakai UCS, kita tak pakai ZIS, kita tak pakai parallel. Kita hanya menggunakan offset from plane work. Ni ramai juga yang salah. Hanya 13 orang saja yang betul. Seterusnya, soalan nombor 7. Ini ramai yang betul. Jawab true. Love is used to create a solid between two or more sketches. Dan yang terakhir. Sekejap In loft process, what tool are we use located on the draw panel for projecting the square? Ini kita menggunakan project geometry. Okay. Maksudnya kita nak project the square tu, kita menggunakan project geometry dalam menggunakan in loft process. Okay. Maksudnya soalan ni, kita dah buat kotak, macam mana kita nak gerakkan kotak tu? Kita menggunakan project geometry untuk soalan nombor 8. Dan 11 orang betul. Salah ramai juga ni. Ada yang jawab fillet, ada yang jawab hole, ada yang jawab spline. Kesemua jawapan ni adalah salah. Jawapan yang benar adalah project geometry. Okey. So, kita ada pemenang tadi Hafiz. Nanti awak boleh hubungi saya untuk dapatkan hadiah dalam game Kahoot ni. Okey. Nampak tak slide yang saya share ni? Kelas? Ini adalah homework kamu berkenaan dengan tugasan sweep dan juga loft. Kamu kena siapkan kesemua tugasan ni dan hantar dalam minggu depan di CDOS. Okay, homework, submit your homework in CDOS. Awak siapkan lukisan ni iaitu loft dan juga sweep. Awak save dan hantar dalam CDOS kamu. Okay, seperti biasa kita buat tugasan, kita hantar di CDOS. Setakat ni ada apa-apa pertanyaan tak kelas? Thank you. Setakat ni ada apa-apa pertanyaan tak? Okey. Tak ada. So, kelas kita untuk sweep dan loft tu dah habis. Jadi kita ulang balik untuk kita buat kesimpulan. Hari ni kita belajar pakai sweep dan loft. Dalam sweep, berapa perkara yang kita perlu ingat adalah Tak ada tuan, tak ada. okay, dalam Tak ada sweep tuan, tak terdapat ada. beberapa langkah penting iaitu create offset, creating sketch. Mula sekali awak kena ingat, kena buat offset dulu. Lepas tu awak buat create sketch dalam 2D. Lepas tu awak create the part. Lepas dua-dua ni dah siap, awak boleh menggunakan sweep. Okay. Seterusnya, bila kita dah pakai sweep, kita tadi belajar menggunakan loft. Okay, langkah-langkah guna loft pun sama juga. Dia ada dua plane. Kita offsetkan plane yang pertama dan juga plane yang kedua. Okay, di sini ada diterangkan langkah-langkah untuk buat menggunakan loft, iaitu surface pertama berbentuk segi empat, surface yang kedua berbentuk bulat dengan diameter dia adalah 20. Maka dengan menggunakan loft dapat menghasilkan lukisan 3D dengan dua surface yang berlainan bentuk. Okey, itu kesimpulan untuk hari ini. Ada apa-apa pertanyaan tak kelas sebelum kita akhirkan kelas? Tak ada tuan. Okey, kelas hari ini Tak ada. Sekejap.
Okey, kelas untuk hari ini telah tamat. So, kita habiskan kelas kita dengan tasbih kifarah dan surah Wal-As. Okey, saya nak ingatkan pelajar lagi sekali jaga diri, jaga SOP di rumah, jaga pergerakan sebab COVID-19 semakin teruk dalam kalangan kita. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.